Masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ramai lagi student tak ada ni. Ramai lagi yang tak masuk. Sama page 8.2 baru Safi datang aja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sambung page 8.2 buku Safi datang aja. Okay. Kita mulalah lewat pun. Kita perkara yang batalkan wuduk kan. Perkara yang membatalkan wuduk adalah bab yang paling orang panggil bab yang penting jugalah. Macam mana kita nak tahu batal tak wuduk kita. Ramai yang salah faham. Orang kata kita makan pun dah boleh membatalkan solat wuduk kita. Ingat saya cakap daripada awal-awal. Saya cakap lagi. Awal-awal, 4 perkara ini sahaja yang membatalkan wuduk. Yang tak ada sebut daripada 4 perkara ini, maka perkara itu tidak membatalkan wuduk lah. Perkara itu tidak membatalkan wuduk. Cuma 4 perkara ini sahaja yang membatalkan wuduk. Yang pertama yang semalam kita dah cakap, kita dah huraikan yang apa pun yang keluar daripada jalan depan ataupun jalan belakang, maka perkara itu membatalkan wuduk kita lah, kecuali air mani. Faham? Masalah pun kita dah hurai banyak masalah. Kalau selepas kita keluar air mani, dalam orang panggil apa, air mani, suami adakah wajib mandi, kita dah huraikan banyak juga semalam. Dan bagi orang yang perempuan kentut faraj, kita dah ulang dah, kita dah kongsikan juga. Hari ni kita sambung yang nombor 2 boleh baca lah. Yang mana student baru masuk boleh tengok. Kita baca dulu. Yang nombor 2, hilang akal disebabkan tidur atau lainnya, kecuali tidur bagi orang yang duduk dalam keadaan tamkin, punggung tetap di bumi, lantai atau kerusi ataupun tempat duduk. Okey. Yang kedua, hilang akal disebabkan tidur. Kita tidur, bangun-bangun, hilang akal, jadi gila contoh. Maka perbuatan itu adalah membatalkan wuduk. Ataupun termasuk daripada gila ini, seperti kita pengsan. Kita pengsan juga membatalkan wuduk. Ataupun kita mabuk. Contohlah seorang tu minum arak, tiba-tiba mabuk, dia dah ada wuduk. Maka wuduk dia terbatal juga disebabkan mabuk. Ataupun gila. Ataupun pengsan. Ataupun sawan. Itu termasuk daripada hilang akal maksudnya. Hilang akal. Sawan tahu kan? Ataupun sawan. Maka jika terjadi seseorang terjadi macam tu, maka orang panggil apa? Terjadi macam tu, maka batallah wuduk dia. Tapi gambaran dekat sini dia nak katakan kepada kita, hilang akal disebabkan tidur. Semasa kita tidur, bangun-bangun, hilang akal. Contoh, jadi gila. Maka macam mana wuduk kita? Maka wuduk kita orang panggil apa? Wuduk kita batal. Wuduk kita sudah menjadi batal. Orang tanya, tidur ni batal tak wuduk kita? Tengok atas keadaan. Ada keadaan tidur yang membatalkan wuduk. Ada tidur yang tidak membatalkan wuduk. Tengok pada yang nombor 2 ini, nak bagi gambarkan. Kita baca dulu. Hilang akal disebabkan tidur atau lainnya, kecuali tidur bagi orang yang duduk dalam keadaan tamkin. Apa yang kita faham duduk dalam keadaan tamkin? Okey, saya bagi gambaran. Contoh kita datang solat subuh pukul 6.30. Solat contohlah 6 lebih-lebih, pukul 6 subuh. Kita contoh bagi macam ni lah. Subuh pukul 6. Kita datang masjid pukul 5.45. Kita pun cakap, nak subuh ni dalam 15 minit lagi. Aku tidurlah kejap. Jika tidur tamkin, dia kata yang duduk dalam keadaan tamkin, punggung tetap di bumi, lantai atau kerusi atau tempat duduk, itu tidak membatalkan. Faham tak? Kita tidur, panggil apa?
Macam khutbah, betul juga. Dalam khutbah, macam kata dengan khutbah Jumaat ramai yang tertidur, betul. Semasa khutbah, dalam khutbah kita tidur macam mana? Tidur menerap. Tak, kita tidur dalam keadaan duduk. Yang penting, kita tidur tu keadaan punggung kita dengan lantai itu tamkin. Tamkin ni tetap. Maksudnya jika kentut nak keluar dalam keadaan kita tidur, kita tak sedar kan? Kita dalam keadaan kita tidur, kita tak sedar. Angin keluar pun kita tak sedar. Faham tak? Jadi apa yang berlaku? Jika tidur kita dalam keadaan duduk sehingga punggung kita itu menutupi lubang dubur, jadi angin itu tidak boleh mengeluarkan kentut, maka tidur macam tu tidak menjadi masalah. Masih tak batal wudu. Masih tak batal wudu. Tapi kena tengoklah, contoh lepas kita bangun, orang sebelah kita kata, orang sebelah kita cakap, tadi semasa kau tidur aku dengar kau kentut. Ramai orang yang cakap 2-3 orang, maka kita perlu berwuduk balik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidur duduk. Tapi kita sedar-sedar kita dalam keadaan menerap. Maka automatik wuduk kita terbatal. Yang tak batal mudah je kita nak faham. Yang tak batal apabila kita tidur, punggung kita itu ataupun belakang kita ini, orang panggil apa? Tamkin dengan bumi. Dia rapat dengan bumi. Bersela ke, tak kisahlah. Yang penting poin dia nak disampaikan dekat sini, punggung kita itu, kemaluan kita itu, kita duduk itu sampai menutupi lubang dubur. Sehingga kalau kentut nak keluar, tak boleh nak keluar. Sebab kita dah kapit. Orang panggil apa? Kita dah setting betul-betul lah kedudukan kita itu sebelum tidur. Yang boleh membatalkan juga dengan 2 faktor lah macam saya cakap tadi. Kita bangun, ada orang cakap kau kentut. Walaupun kita duduk dengan cara yang betul dah. Tapi kadang-kadang angin itu keluar juga. Orang sebelah kita kata, tadi aku dengar kau kentut. Jadi maka wajib kita berwuduk balik lah. Okey, itu yang pertama. Faktor yang kedua adalah kita tidur duduk. Kita bangun-bangun dalam keadaan menerap. Kita bangun-bangun dalam posisi yang berubah. Maka kita perlu berwuduk balik. Faham? Hilang ingatan sama masuk ke hilang akal Ustaz dalam situ. Tak, hilang ingatan tak apa. Wuduk kita tak batal. Dia hilang akal, termasuk dia hilang akal ini seperti kita gila, pengsan, sawan ataupun mabuk. Ini termasuk daripada hilang akal. Ini adalah perkara yang nombor 2 membatalkan wuduk kita. Jika terjadi pada kita, contohlah kita tidur. Tengok atas keadaan tidur kita, macam kalau orang tanya kita, adakah tidur ini membatalkan wuduk kita? Tengok atas situasi. Ada setengah kata batal, ada yang setengah kata tak batal. Tengok atas situasi kita sendirilah. Kalau kita tidur menerap, batal lah. Kalau kita tidur baring, batal lah. Kalau kita tidur dalam keadaan duduk, yang punggung kita ini ataupun kemaluan kita belakang ni tamkin. Tamkin dengan bumi, tetap dengan bumi. Macam ni. Ini tanah kan. Punggung kita ni kita ada parking betul-betul. Sehingga apabila kentut itu nak keluar, maka dia tak akan keluar. Faham? Macam dia kata seperti dengan khutbah Jumaat ramai yang tertidur. Kita dengar khutbah kan, tiba-tiba mengantuk tidur. Bangun, kita boleh terus solat. Faham? Tapi kalau kita was-was nak ambil wudu yang baru pun boleh. Macam tu. Ustaz, kalau kita tak tahu pasal duduk tamkin tu sebelum ni, pas tu solat sah ke? Kalau dia terlupa pula pasal duduk tamkin ni, pas tu dia solat sah juga ke? Tengoklah Nur Masli Zayu. Kalau dia duduk memang tak keluar angin, tak keluar kentut, walaupun dia tak keluar, maksud dia, poin dia, walaupun tak keluar, macam kalau kita tidur menyarap kan, tak keluar pun, tapi batal juga. Dia bukan poin dia keluar sebenarnya. Poin dia jangan kita duduk ni sehingga ada lubang dubur ini boleh terbuka. Sebab kita pun tak tahu dia keluar ataupun tidak. Sebab itulah kita boleh cakap, macam ada orang cakap, tidur batal wuduk. Betul. Ada orang cakap, tidur tak batal wuduk. Betul juga. Faham tak? Dia ada situasi yang berbeza. Jadi kita perlu tengoklah. Kadang-kadang tidur ada yang membatalkan. Kadang-kadang tidur ada yang tidak membatalkan wuduk. Yang tidak membatalkan wuduk senang je. Apabila kedudukan kita itu tamkin dengan bumi. Kedudukan kita itu rapat dengan bumi. Sehingga angin nak keluar tak boleh. Macam tu. Okay. Itu yang nombor 2. Faham yang nombor 2? Kalau faham, kita bergerak ke nombor 3. Walhal dia tak tahu pasal hukum ni dan yang terlupa sekali bantalah. Macam mana tu? Saya tak kurang faham sebenarnya. Walhal dia tak tahu pasal hukum ni. Memang okey dia tak tahu. Dan yang terlupa, dengan yang terlupa sekali. Terlupa maksudnya macam mana? Terlupa dia tidur macam mana ke? Terlupa dia kentut ke? Terlupa macam mana tu? Saya tak faham Mas Zayu.
Dia terlupa apa yang dia lupa tu? Apa yang dia lupa? Kalau tidur mengiring sambil tunggu masa untuk waktu solat batal tak wudu sah batal. Sebab mengiring. Sebab lubang dubur kita itu dah terbuka. Maka batal. Ini yang tidur membatalkan. Terlupa pasal hukum kena duduk dalam keadaan punggung rata tu. Maksudnya dia terlupa. Kalau terlupa tak apa. Asalkan dia dah tahu hukum dan dia duduk dengan cara yang sempurna, maka kalau tak keluar tak apalah. Faham? Kalau baring dalam keadaan tetap Ustaz, tak boleh. Kadang-kadang kalau kita baring dalam keadaan tetap tak boleh. Dia akan lubang dubur itu akan terbuka juga. Tapi sebenarnya tak kisah pun dalam keadaan duduk ke, tapi yang kita nampak poin yang sebenar dalam duduk lah. Kalau dalam baring, tambah-tambah mengiring lagi, memang dubur kita itu terbuka lah. Maksudnya lubang dubur itu terbuka. Jadi angin itu bila-bila masa pun boleh keluar. Faham? Baring badan sebelah kanan atas lantai, peha dua-dua rapat batal. Batal tak usah batal juga Nur Hafizah. Ya, poin dia macam ni, sahaja awak nak faham macam ni. Kalau punggung awak itu tamkin dengan lantai, maksud dia rapat dengan lantai, sekira dia nak keluar tu tak boleh. Tapi macam ni lah, kalau kita dah tidur terbaring, wuduk balik lah mudah. Nak hilangkan was-was, kita wuduk balik senang. Faham? Kita wuduk balik. Maaf Ustaz, dalam solat tengah sujud kalau terlelap batal tak Ustaz? Kalau terlelap macam tu yang kita sedar tak apa, kita boleh kawal lagi kentut kita. Dia lain terlelap dengan tidur ni. Terlelap kita sedar, cuma kita sedar. Kadang-kadang kita kentut pun kita boleh rasa kalau kita terlelap. Betul tak? Tapi kalau kita tidur kita tak tahu. Kalau terlelap kita boleh jagalah. Maksudnya kita dalam keadaan tak terbatal lagi kalau terlelap. Tapi dia ada boleh membatalkan solat sebab kita ada faktor-faktor dia lah. Nanti kita akan belajar. Kalau sentuh kemaluan, itu yang nanti kita akan baca MTO. Selalu tengok arwah nenek dulu baring mengiring, tunggu masuk waktu. Dia kalau mengiring tak boleh sebab orang panggil apa? Dubur kita ini terbuka. Macam tu je orang nak faham. Senang je. Nak faham, senang je. Poin dia satu je poin dia. Selagi punggung awak ini tamkin betul-betul atas tanah, sehingga memang akan boleh keluar pun kentut. Kalau kita tidur kan, tapi kita dah, orang panggil apa, kita dah setting tempat duduk kita tu memang dah baik dah. Tak akan keluar kentut. Barulah boleh. Kalau tak boleh, kalau orang panggil apa, kalau keluar juga kentut, itu tak boleh lah. Faham tak? Walaupun tak keluar, tapi lubang dubur itu terbuka. Jika dia nak keluar, boleh keluar. Maka batal juga wuduk kita. Okay. Faham ke yang nombor dua? Okay. Tidur dalam keadaan bersila boleh ke? Sebab lalu tidur macam tu nak tunggu subuh. Macam saya kata, macam tu, tak kira lah nak tunggu subuh ke, nak tunggu waktu apa ke. Poin dia yang macam saya cakap tadi. Saya ulang sekali lagi. Jika tamkin, punggung kita itu tamkin betul-betul, kita dah parking betul-betul, memang tak akan keluar dah angin. Kalau kita tidur kan, kita tersedar memang angin tu tak akan keluar. Sebab kalau dia nak keluar, dia masuk balik. Sebab kita dah duduk dengan posisi yang baik. Kita duduk dengan posisi yang kita dah setting. Sehingga kalau nak keluar, memang tak akan boleh keluar. Dia akan masuk balik. Macam tu. Itulah kita jaga. Itulah saya kata, jika kita tidur baring, automatik punggung kita ni tak rapat dengan bumi. Sehingga ada ruang keluarkan lubang dubur itu akan terbuka. Jadi apabila kita nak kentut, dia akan boleh buka. Tapi kalau kita bersila, kita duduk bersila kan, tapi dia susahlah nak keluar sebab kita dah kapitkan dia. Kita dah tutup dah lubang dubur tu. Macam tu lebih kurang. Okay? Faham kan? Ambil poin tu, poin yang penting. Kalau awak cakap tidur macam tu, awak tengok poin tu. Selagi dia rapat, insya-Allah tak membatalkan. Itulah pentingnya kita belajar. Dengan kita belajar ni kita boleh tahu ilmu tu.
Okey, tak apa saya baca dulu. Yang mana bertanya soalan kita akan jawab macam biasa akhir kelas lah. Okey. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga bersentuhan. Tengok betul-betul. Yang ketiga ni dia banyak sikit. Yang ketiga bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan. Tengok Yang ketiga bersentuhan antara lelaki dan perempuan. Yang pertama bersentuhan antara kulit dengan kulit. Jika berlapik macam mana? Berlapik tak batal wuduk dah. Jika berlapik tak batal wuduk. Yang batal bersentuh kulit dengan kulit terus. Tak ada penghalang. Walaupun penghalang tisu ataupun penghalang yang nipis je, tidak membatalkan wuduk dah. Selagi ada penghalang, tidak membatalkan wuduk. Tapi poin dia kat sini, persentuhan kulit dengan kulit terus. Antara siapa? Lelaki dengan lelaki? Tak. Lelaki dan perempuan. Yang pertama bersentuhan kulit dengan kulit. Yang kedua lelaki dan perempuan. Yang kedua-duanya sudah dewasa. Apa maksud sudah dewasa kat sini? Ulama kata yang sudah dewasa kat sini, yang sudah ada syahwat. Bagi lelaki, maaf saya cakap ini untuk ilmu. Bagi lelaki, intisyaru zakar. Kemaluan lelaki akan naik. Akan mengeras. Ini ilmulah, maaflah saya akan cakap. Itu syahwat bagi orang lelaki. Jadi itulah maksud sampainya umur. Maksudnya jika orang lelaki dah ada syahwat sampai macam tu, dia sudah dikira besar. Bagi orang perempuan pula, milul qulub, ulama kata. Hati dia akan rasa tak tenteram. Itu syahwat bagi orang perempuan. Hati dia rasa macam nak aje, macam nak ke sesuatu. Itulah syahwat orang perempuan. Faham tak? Jadi inilah yang kita nak faham. Bersentuhan kulit dengan kulit, itu yang pertama. Antara lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan bukan lelaki dengan lelaki tak apa. Perempuan dengan perempuan tak apa. Lelaki dan perempuan dan yang sudah besar. Dia kata apa? Yang kedua-duanya sudah besar. Kedua-duanya dah sampai had syahwat. Contoh, kebiasaan had syahwat datang pada umur 7 tahun, 8 tahun. Dia ada syahwat. Syahwat bagi lelaki macam saya bagi contoh tadi. Syahwat bagi perempuan macam saya bagi contoh tadi. Dan kedua-duanya perlu ada syahwat. Contohlah, kita pegang baby. Baby yang umur 2 tahun. Kita lelaki kan, kita pegang baby perempuan. Batal tak wuduk kita, saya nak tanya? Batal tak wuduk kita, kita pegang kanak-kanak? Kenapa tak batal, Mia Amira? Kenapa tak batal? Kenapa tak batal? Ya, sebab dia belum dewasa. Sebab dia belum ada syahwat. Bukan belum balik. Jangan sebut balik. Jangan sebut tak balik, Mas Lizayu. Jangan sebut balik. Jangan sebut balik. Ya, sebab belum besar, sebab belum ada syahwat. Kadang-kadang orang tak balik dah ada syahwat. Faham? Belum ada syahwat. Sebab dia kedua-duanya perlu ada syahwat. Ataupun syahwat dah mati. Macam orang yang terlalu tua, mana dah ada syahwat dah. Orang yang dah sampai umur dah tua sangat, dia dah tak ada syahwat dah. Faham? Faham? Kadang-kadang yang balik, kenapa saya cakap bukan yang balik? Kadang-kadang yang balik ini dah sampai umur. Kadang-kadang setengah orang tu dia balik umur apa? Umur 13 tahun. Tapi syahwat dia umur 9 tahun dah ada syahwat dah. Macam tu. Tu saya kata jangan sebut balik. Sebab balik ini kita tak tahu. Balik ni kemungkinan manusia dia balik umur 12 tahun, umur 11 tahun. Tapi syahwat dia dah ada pada umur 9 tahun, 10 tahun. Faham? Dia tak dikira balik ataupun tidak. Setengah orang kata tak apa, budak ni belum balik lagi, boleh sentuh. Poin dia bukan balik. Poin dia bukan balik. Poin dia ada syahwat. Kebanyakan biasa orang macam tu lah, kita pegang-pegangan. Tak apa, budak ni tak ada syahwat lah. Budak ni tak balik lagi, boleh pegang lagi. Poin dia bukan tak balik. Poin dia tak ada syahwat. Ya, sama lelaki tua. Tak batal lah sebab dia syahwat dia dah tak ada. Lelaki tua ni yang tak ada syahwat. Kebiasaan umur dia dah, syahwat dia dah tak ada dah. Yang terlalu tua ataupun yang terlalu kecil. Faham? Itu yang ketiga. Dan ajnabi. 4 semua awak kena ingat 4 perkara ni. Ingat 4 poin ni. Bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan. Itu yang pertama. Bersentuhan kulit. Yang pertama bersentuhan kulit. Antara lelaki dan perempuan. Yang kedua-duanya yang ada syahwat. Yang ada syahwat dah sampai umur. Dah ada syahwat bagi lelaki dan perempuan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah ajnabi. Apa itu ajnabi? Ajnabi ini yang kita boleh berkahwin dengannya. Itulah kita panggil ajnabi. Dengan sepupu kita, kita boleh berkahwin dengan sepupu. Boleh berkahwin dengan sepupu kita.
Okey, jika kita boleh berkahwin dengan sepupu kita, kita boleh batal tak wuduk kita apabila kita bersentuh? Batal lah wuduk kita apabila kita bersentuh. Sebab apa dia kata? Yang membatalkan wuduk antara lelaki dan perempuan yang dah sampai umur, orang panggil apa, dah ada syahwat dan ajnabi. Yang kita boleh, ajnabi ni yang kita boleh berkahwin dengannya. Okey, saya sebut 3 saja. Poin ni, awak simpan 3 poin ni. Yang kita boleh bersentuh tiga orang panggil apa? Tiga apa orang panggil? 3 faktor sajalah, macam itulah. Yang kita boleh bersentuhan dengan 3 saja. Yang pertama, mahram kita. Kakak kita lelaki, kita sentuh kakak kita, batal tak wuduk kita? Tak batal. Sebab apa? Dia kakak kita, dia mahram kita. Kita mana boleh berkahwin dengan dia? Maka tak batal lah. Faham? Tak batal. Yang pertama, mahram kita. Yang mahram kita, kita boleh pegang. Yang mahram kita boleh pegang. Yang kedua adalah daripada ibu susuan. Sesiapa macam kita kan, kita anak ibu kita, tiba-tiba datang seorang bayi, ada orang, tolong susukan anak aku. Kita dengan baby tadi dah jadi apa? Adik-beradik susuan. Adik-beradik susuan boleh bersentuh. Adik-beradik susuan boleh bersentuh. Tidak membatalkan wuduk kita. Adik-beradik susuan. Kita dengan dia je. Yang lain, family dia yang lain tak boleh. Kita dengan dia je. Sebab apa dia boleh? Sebab dia dah menyusui ibu kita. Ataupun dia susu dengan ibu kita. Faham? Itu yang kedua. Daripada sora'ah dalam bahasa Arab dia. Daripada ibu susuan. Itu adalah mahram lah. Maksudnya kita boleh sentuh. Kat sini saya nak cerita yang boleh sentuh. Daripada yang pertama mahram. Yang kedua daripada sora'. Dan yang ketiga daripada musaharah. Daripada pernikahan. Macam ibu mertua kita. Kita dengan perempuan ni kan. Kita tak boleh bersentuh dengan dia. Membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk. Tapi apabila kita berkahwin dengannya. Ibu dia. Maksudnya ibu mertua kita lah. Ibu mertua kita tu, kita boleh bersentuh dengan dia. Awal-awal kita mana boleh bersentuh. Contohlah, kita nampak makcik kat situ. Kita pun sentuh makcik tu. Batal tak wuduk kita? Batal lah. Tapi, jika kita berkahwin dengan anak dia, kita pun bersentuh dengan ibunya, adakah membatalkan wuduk? Tidak membatalkan wuduk. Kita hubungan seseorang dengan ibu mertua tak akan putus sampai kiamat. Ingat walaupun kita dah bercerai dengan isteri, kita dah bercerai dengan anak dia, ibu dia tadi tetap menjadi ibu mertua kita. Kita boleh bersentuh lagi dengan ibu. Faham? Dengan bapak mertua batal kat wuduk? Tak batal lah. Dengan bapak mertua, kalau bagi orang lelaki dengan mak mertua, kalau bagi orang perempuan dengan ayah mertua. Macam tu. Yang kita boleh bersentuh 3 faktor, mahram, daripada mahram, ibu susuan, pernikahan. Contoh bagi lelaki, ibu mertua boleh bersentuh. Betul. Macam tu Nur Masli Zayu. Terima kasih. Buat sedikit nota. Okey. Saya cakaplah sedikit. Kenapa dengan isteri kita batal? Pendapat Imam Syafi'i saja macam tu. Pendapat Imam Syafi'i, nenek mertua batal tak Ustaz? Nenek mertua daripada mahram kita, maksudnya dia daripada ibu kita, kita boleh bersentuh ataupun tidak dengar. Dia masih daripada musara'ah kita. Faham? Orang panggil apa? Apa yang saya nak cakap tadi? Isteri. Kenapa isteri kita batal? Kenapa isteri kita? Itu pendapat muktamad daripada mazhab Imam Syafi'i lah. Mazhab Imam Syafi'i kata kita pegang isteri kita batal. Kita ada wuduk, kita pegang isteri kita batal. Itu pendapat Imam Syafi'i. Boleh naik syahwat? Suami isteri boleh naik syahwat. Macam mana tu Nur Hafizah? Macam mana Nur Hafizah? Maksudnya suami isteri jika bersentuhan bersyahwat baru batal. Macam tu? Ke macam mana? Macam tu ke? Apabila suami isteri jika persentuhan berlaku, pendapat Imam Syafi'i membatalkan wuduk walaupun tanpa ada syahwat. Tetapi pendapat imam yang lain, pendapat Imam Maliki ataupun Imam Hanafi, saya tak ingat, dia kata boleh kita sentuh isteri kita bila tak batal apabila tak ada syahwat. Itu pendapat daripada imam lain. Ada juga daripada satu pendapat imam lagi, saya tak ingat imam mana, dia mengatakan walaupun kita sentuh isteri kita dalam keadaan kita bersyahwat pun tidak membatalkan wuduk kita. Itu pendapat yang lain lah. Tapi pendapat daripada Imam Syafi'i, pendapat yang kita ikut, mazhab yang kita ikut tak boleh. Walaupun kita sentuh suami isteri kita dalam keadaan kita
tak bersyahwat pun tetap membatalkan wuduk kita. Faham? Ayah tiri tak batal wuduk. Cucu kakak atau cucu abang batal tak wuduk. So tak boleh lah kan Ustaz? Tak boleh lah. Tak boleh lah pegang isteri kita. Ataupun seorang perempuan tu tak boleh lah pegang suami kita. Bukan suami kita, suami akak lah. Lebih kurang dia macam tu. Okay? Faham tak yang nombor 3 tu? Tak batal. Haji PS. Tak batal. Sebab dia masih dikira mahram kita. Ibu mertua tak akan putus hubungan. Faham kan? Banyaklah persoalan yang akan tanya. Biasa soalan macam ni lah. Yang mana tanya soalan saya macam ni. Macam mana ibu mertua, ibu-ibu ini. Kadang-kadang satu soalan tu saya perlu lukis. Saya kena buat lukis. Ini anak dia kat sini. Oh, ini adik-beradik dia. Ini kat sini. Barulah saya boleh nampak itu dipanggilkan apa. Sebab susah. Kadang-kadang orang kata, cucu abang mertua. Susah saya kena buat tu. Saya kena lukis dulu. Baru saya boleh nampak. Oh, dia kedudukan dia dekat mana. Oh, dia dikira mahram ke? Ataupun dia dikira macam mana. Ya, kesimpulan memang batal suami isteri. Ustaz, kalau bapa mertua ada 2 orang. Yang pertama tu bapa mertua kita yang sahkan. Yang kedua tu boleh salam ke? Macam mana? Bapa mertua ada 2. Kahwin 2 ke macam mana? Ustaz, kalau bapa mertua ada 2 orang. Yang pertama tu bapa mertua kita yang sahkan. Yang kedua tu tak boleh salam kan? Tak faham lah. Macam mana tu? Tak faham. Cucu kakak atau abang? Cucu kakak atau abang macam mana? Macam mana kita nak tahu Ustaz jika orang yang kita tersentuh tu ada syahwat sedangkan dia belum balik? Tengok atas kondisi dia, tengok atas umur. Biasa ulama ada buat. Kebiasaan orang ada syahwat ni bila? Umur berapa ada syahwat? Kita kata kebiasaan manusia ni umur 9 tahun, 8 tahun dah ada syahwat dah. Ataupun tak payahlah muda sangat, 9 tahun, 10 tahun dah ada syahwat dah. Macam tu. Kita tengok anggaran pada umur lah. Mak mentua kita kahwin 2. Okay. Saya kena lukis lah sebenarnya yang bertanya soalan macam ni. Sebab saya tak nampak dia kedudukan dia dekat mana. Saya kena lukis. Tak apa, kita baca. Nantilah kita jawab soalan ni boleh. Tapi yang penting awak dah faham lah yang nombor 3 ni. Bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan. Yang kedua-duanya sudah dewasa, yang ada syahwat dan ajnabi. Ajnabi ni yang kita boleh berkahwin dengannya. Sepupu, kawan-kawan kita. Tak apalah yang mana yang bukan berkaitan daripada 3 benda. Berkaitan daripada apa? Yang berkaitan daripada family kita, mahram kita. Ataupun daripada ibu susuan kita. Dan daripada hasil perkahwinan kita. Maksudnya ibu mertua dan bapa mertua lah. Okay. Okay. Yang mana tanya soalan yang itu, saya buat lagi lah. Nanti saya lukis. Saya baru nampak kedudukan dia dekat mana. Kadang-kadang kita pening. Cucu, abang, tiri. Susah. Saya tak nampak dia duduk dekat mana. Saya kena lukis sikit. Barulah saya akan nampak dia ada pada kedudukan yang mana. Macam tu. Okay. Itu yang ketiga. Ya, betul. Mia Amira. Betul. Okey, yang keempat maksud saya. Yang keempat, tersentuh kemaluan. Ini yang tanya tadi MKO saya kata. MKO kan nama awak tadi kan. Ini dia tanya. Tersentuhan kemaluan kubul atau dubur manusia walaupun kemaluan sendiri dengan tapak tangan. Pegang kemaluan orang pun batal, pegang kemaluan kita sendiri pun batal. Faham? Tersentuh kemaluan pegang kemaluan manusia walaupun kemaluan sendiri dengan tapak tangan. Maksudnya kita pegang bagian. Ingat ini ulama bagi contoh. Tengok semua pada saya ni. Ulama kata yang membatalkan yang apa kita tepuk macam ni. Tengok. Yang bahagian tapak tangan yang kita tepuk je kena ni. Bahagian sini kena tak apabila kita tepuk macam ni? Kena tak? Tak kena kan? Dia tak bertemu dengan dua ni. Nak kata kalau kita pegang kemaluan kita dengan sini, kita pegang kemaluan kita sini, adakah batal wuduk kita? Tak batal lah wuduk kita. Yang batal yang melekat dekat sini saja. Yang batal yang apabila kita tepuh macam ni saja. Faham ke tak sekarang ni?
Yang mana melekat dekat tangan saya macam ni. Masing-masing kita boleh buat lah. Tengok tangan kita, kita tepuk macam ni. Yang mana lekat dekat, yang mana bertembung antara tangan kanan dengan tangan kiri, itu saja yang membatalkan. Telapak tangan ini saja. Yang bahagian sini, kalau kita pegang kemaluan kita, tidak membatalkan wuduk kita. Tidak membatalkan wuduk kita lah. Faham tak? Sebab dia tak kena. Sebab ulama kata buka macam ni. Ulama kata buka macam ni. Ulama kata buka macam tu. Itu saja maksudnya. Kubul itu pegang kemaluan lelaki. Kemaluan lelaki, faham tak? Kemaluan ataupun saya cakap sekali maaf sekali lagi, batang sahaja. Yang pegang selain daripada batang kemaluan, itu tidak membatalkan lah. Terpaksa kita kadang-kadang kita kena cakap juga. Saya minta maaf itu untuk bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan, permukaan faraj dia. Permukaan faraj itu kita tak boleh pegang lah. Bagi orang perempuan lah, dia tak boleh pegang. Maka kalau pegang, membatalkan wuduk dia. Bagi dubur pula, lubang dubur sahaja yang tak boleh pegang. Faham tak? Lubang dubur sahaja yang tak boleh pegang. Kalau kita nak pegang, orang panggil apa? Pegang punggung sahaja ni boleh. Tapi yang tak boleh, lubang dubur sahaja. Sorry Ustaz, tak faham gambaran Ustaz baik. Yang tapak tangan ke, Mas Lizayu? Yang telapak tangan ke? Dia kata kat sini tersentuh kemaluan walaupun kemaluan dengan tapak tangan. Maksudnya tapak tangan. Sekarang ni saya nak bagi tapak tangan tu macam mana? Walaupun tapak tangan macam mana? Tapak tangan, inilah tapak tangan. Faham tak? Ini tapak tangan kita. Yang mana bersentuhan antara tangan kanan dengan tangan kiri, ini saja yang tak boleh pegang. Maksudnya, kat semua ni tak boleh pegang lah. Yang belah sini bertembung tak? Yang belah sini kena tak? Yang belah sini kita tak kena kan? Yang belah sini tak rapat. Maka apabila tak rapat, bolehlah kita pegang kemaluan kita kat sini. Tak batal lah wuduk kita jika kita pegang kemaluan kita kat sini. Ya, dubur itu tempat keluar najis saja. Faham tak apa nama awak tadi? Mas Lizayu, faham? Jari sini pun tak boleh. Tapi kat celah-celah sini tak apa. Kat tepi-tepi ni tak apa. Macam tu. Faham? Orang tanya jika berlapik tak apa. Berlapik tak apa. Ni pegang berterusan. Kena terus pada kemaluan. Itu yang tak boleh. Faham? Jika berlapik tak apa. Okey. Satu soalan saya nak tanya untuk student. Semua yang saya mengajar, saya akan tanya soalan ni. Jika kita kencing, kita pegang kemaluan kita macam ni. Adakah membatalkan wuduk kita? Siapa boleh jawab? Kita pegang kemaluan kita. Kita kencing, kita pegang kemaluan kita. Siapa boleh jawab? Kenapa batal? Kenapa batal? Tidak, masuk tapak tangan. Kecil tu dah batal. Kalaulah siapa nama dia, kalaulah Hafizuddin ni tak jawab awal-awal, ramai yang akan tertipu dengan soalan. Baguslah, dia dah nampak daripada awal lah. Semua, ni soalan ni famous lah. Soalan ni semasa saya belajar lagi, soalan ni famous. Kita akan, mana batal? Tadi Ustaz baru kan kita tak batal. Tengok, ada student yang cakap macam tu tadi. Ada baru student yang cakap mana batal sebab kita pegang kemaluan kita macam ni. Inilah kita panggil soalan helah. Kita tengok dia kata tidak batal. Ustaz kalau kata masuk tapak tangan. Ingat, kita kencing, kita pegang macam ni. Kenapa tak batal? Kita kencing. Kencing batal lah. Macam tu. Tak batal kan? Sebab kenapa tak batal Mas Lizayu? Kita kan kencing, kenapa tak batal? Kita pegang kemaluan kita macam ni. Kita kencing, batal ke tak? Batal lah. Kalau kepit antara jari tak batal. Kalau macam pegang saja macam ni tak batal. Tapi kita kencing. Faham? Ini orang panggil soalan helah lah. Tu kata, kita jangan tertipu dengan soalan. Kita jangan tertipu dengan soalan. Jawapan dia satu saja. Sebab kemaluan kita pegang kepit macam tu, Ustaz kata itu permukaan yang tak batal. Memang tak batal Mas Lizayu, tapi kita kencing. Faham tak? Faham tak Mas Lizayu ke tak faham lagi? Memanglah kita tak batal, kita pegang macam ni. Memanglah bahagian sini tak batal. Tapi kita kencing. Kencing batal tak? Kencing itu batal. Faham? Poin dia sekarang sebab dia kencing. Kalau bukan sebab Hafizuddin, tak ada student nama Hafizuddin tadi, dia jawab awal jawapan dia. Kebanyakan saya tanya daripada kelas, baguslah Hafizuddin bagus, dia dah nampak soalan. Dia dah nampak jawapan. Bagus Hafizuddin. Sebelum ni saya tanya student kelas-kelas sebelum ni, semua kata mana batal Ustaz? Baru Ustaz cakap tak batal sebab macam ni. Tengok. Sebab, tapi bagus Hafizuddin dia nampak kencing.
Kadang-kadang kita tak fokus dah pada yang pertama, kita fokus yang kata pegang macam tu saja. Batal kerana kencing lah, pegang tak batal tadi. Ni macam ni saja, awak letak tangan awak macam ni saja. Nur Ashikin, letak tangan macam ni, yang mana bersentuhan antara tangan kanan dengan tangan kiri, ini saja yang batal. Maksudnya kat sini tak batal lah. Dekat bahagian sini tak batal. Kalau kemaluan kita pegang macam ni, batal tak? Tak batal lah. Tadi saya kata batal sebab dia kencing. Faham? Jangan tertipu dengan soalan. Jangan tertipu dengan soalan. Ustaz, tolong ulang semula kesimpulan batal. Ikut logik mana ada kita suka segar pegang kemaluan macam tu time dalam wudu. Contoh jika berlaku, Puan Hashimah. Ini saya bagi hukum saja. Dah kencing batal lah. Sebab kencing, air kencing dah keluar. Betul, dia tertib. Poin saya sekarang sebab dia kencing. Sengaja pegang kemaluan apa lagi bagi kencing. Zakar batal kursi tersebut telur tak batalkan Ustaz. Ya, betul. Ya, betul. Saya dah jawab tak tadi, tapi risau ramai cakap batal. Kecil pun dah batal, tak batal kan sebab cakap. Ramai yang cakap tak batal. Mungkin ramai yang tengok daripada jawapan daripada apa nama tadi dia? Hafizuddin nama dia tadi. Awal-awal lagi dia sebut batal, kencing. Dia kata. Bagus Hafizuddin. Nampak terus. Ustaz, kiranya kalau kita dah wuduk dan kita muntah, tak batal wuduk dah kan? Melainkan kita pegang muntah tu dengan tangan. Siapa yang boleh jawab soalan Sarah ni? Lepas kita belajar, kita terus tatbik balik. Kita terus fahamkan terus. Dia kata, Ustaz, kiranya kalau kita dah wuduk dan kita muntah, adakah batal wuduk apabila kita muntah? Siapa yang boleh jawab? Siapa yang boleh jawab? Sebab kita nak ke next tajuk dah ni. Tak batal. Kenapa tak batal, Hajar Rahim? Kenapa tak batal? Batal sebab muntah. Rusmiati kata batal sebab muntah. Okey. Kenapa tak batal, Hajar? Kenapa tak batal, Ruslina? Perkara hanya ada pak yang batal wuduk sebab muntah bukan adalah mutu. Itu jawapan yang paling tepat. Mia Rama. Faham? Kenapa ada juga yang jawab batal? Kenapa batal sebab muntah? Kenapa batal? Saya dah ulang cakap, 4 perkara ini sahaja yang membatalkan wuduk kita. Kalau kita muntah, walaupun kita pegang muntah tu, tetap tidak membatalkan wuduk kita. Jangan salah faham, kita baru je belajar. Soalan awak Sarah, kiranya kalau kita wuduk dan kita muntah, tak batal. Betul, tak batal. Wuduk lah kan, melainkan kita pegang muntah tu dengan tangan kita. Pegang ke, walaupun kita pegang muntah kita tadi, tetap tidak membatalkan wuduk kita. Kenapa batal? Dia tak ada sebut pun dalam 4 perkara yang membatalkan wuduk. Tengok, itu yang kita perlu fokus. Ya, betul Mas Lizayu. Tak batal sebab muntah bukan perkara yang batalkan. Betul. Macam tu. Kita jangan tertipu dengan soalan. Kadang-kadang orang tanya soalan pelik-pelik, batal tak wuduk kita? Mudah je kita nak faham, kita rujuk balik yang kita belajar. Yang batal 4 perkara. Soalan yang dia tanya, tak ada dalam 4 perkara ni. Jika tak ada, tak batal lah wuduk. Awak bukalah kitab besar mana pun, bukalah kitab tinggi daripada tinggi macam ni pun, dia ada 4 saja. Tapi setengah kitab dia buat 5. Dia buat 5, dia asingkan tidur dengan gila tadi. Itu saja. Kalau belajar lama-lama, kitab seterusnya dia buat 5 tapi sama, cuma dia asingkan saja tidur dengan gila tadi. Tapi dalam kebanyakan kitab memang 4 lah. Belajarlah tinggi mana pun, belajar lama mana pun, dia akan ada 4 saja yang batalkan wuduk. Muntah tak batal, hingus tak batal semua. Makan minum pun tak batal. Lepas kita wuduk, kita makan. Batal tak wuduk kita? Tak batal. Kenapa batal? Jadi boleh bawa solat selepas muntah. Kalau nak lebih bagus, kita takut ada muntah itu masih ada tersisa daripada tekak kita, kita berkomor lah. Tiba-tiba kita masuk dalam solat, kita tertelan, rasa muntah, maka batal lah solat kita. Faham? Wuduk tak batal. Solat yang batal. Ya, betul. Ada yang keliru batal wuduk dengan batal solat sebab najis. Jangan salah faham. Tu saya kata, betul Hafizuddin, betul. Ada yang keliru. Macam saya bagi contoh tadi, yang orang tanya muntah.
Dia muntah, lepas tu dia nak solat. Tapi dalam solat dia terasa ada muntah. Dia pun tertelan. Adakah batal solat dia? Batal solat dia. Tapi wuduk dia tak batal. Wuduk dia tak batal. Jangan salah faham Wuduk cuma 4 perkara saja yang batalkan wuduk. Lepas wuduk isap rokok. Batal tak Ustaz? Tak batal. Kenapa batal? Kita dah cakap. Isap rokok lepas wuduk, kita lepas wuduk, tengok-tengok imam tak sampai lagi. Isap rokok dulu. Isap rokok dulu. Tak apa, isap rokok dulu. Tak batal wuduk. Tapi disunatkan kita berkomor lah. Disunatkan kita berkomor. Faham? Mudah saja nak faham. Kita tak payah nak fikir macam mana kalau terpijak tai kucing, macam mana kalau kita pegang tai ayam, macam mana kalau kita buat perkara ni. Senang saja kita rujuk apa yang kita belajar. 4 perkara ini saja. Bukalah kitab besar mana pun, bukalah kitab tinggi mana pun, dia akan cakap 4 ini saja. Okey. Okay, sambung lagi. Kita dah ambil masa yang banyak. Ya, betul. Rabiatul Adawiyah. Betul. Kalau muntah tu berlekat kat pakaian, sewaktu solat-solat batalkan sebab muntah tu najis. Betul. Ustaz, saya tak faham had kemaluan wanita setakat mana yang batal wuduk. Okey, pada permukaan faraj, bagi orang perempuan, pada tempat yang keluar air kencing tu dan faraj kemaluan, itu kita tak boleh pegang pada tempat keluar kemaluan, tempat keluar air kencing bagi orang perempuan dan tempat faraj, tempat masuknya zakar. Kat situ kita tak boleh pegang untuk orang perempuan tak boleh pegang. Kalau pegang tepi-tepi boleh, kalau pegang tempat tu sendiri tak boleh. Dekat permukaan faraj tu tak boleh. Faham? Kalau bagi orang perempuan lah. Bagi orang perempuan tu tak boleh. Okay. Ustaz, batalan kahak tu hukum dia macam mana? Tak tahu, dia batal solat ke batal wuduk semasa kita tengah solat. Wuduk tak batal, Mia Amirah. Saya dah kata, wuduk tak batal. Tak batal. Wuduk tak batal, solat je yang batal. Kita daripada dalam, kita keluarkan daripada luar, kita pun telat. Tapi kalau yang ada apa yang kita daripada luar saja, ulama kias lagi lah. Ada ulama khilaf kata kahak ini termasuk daripada golongan air liur lagi. Sebab air liur kita boleh telan je bila-bila masa. Ada yang khilaf ulama kata macam itulah. Tapi pendapat yang hukum asal, jika dia keluar daripada dalam, kita telan balik, itu tak boleh. Faham? Itu seperti seakan-akan kita makan dalam solat. Boleh kita makan dalam solat? Tak boleh. Maka batal solat kita jika kita telan kahak. Tapi ada yang berfatwa, kata kahak itu sebahagian daripada air liur lagi. Maksudnya boleh telan lah. Okay, kita baca lagi. Kalau semua dah faham, kita boleh ke next lah. Nanti soalan saya akan jawab nanti. Saya minta maaf. Tanya balik nanti. Kita kena baca dulu. Takut ambil masa yang lama. Perkara yang haram dilakukan sekiranya terbatal wuduk. Perkara haram dilakukan sekiranya kita terbatal wuduk. Ada 4 perkara haram. Jika kita tak ada wuduk, kita haram buat 4 perkara ni. Salah satunya apa? Yang pertama adalah solat. Kalau kita tak ada wuduk, kita tak boleh solat. La solata wala wuduk. Tak ada orang yang boleh solat bagi orang yang tak ada wuduk. Saya selalu ulang ayat ini. Faham? Jadi orang yang tak ada wuduk tak boleh solat. Haram hukumnya jika dia solat juga. Faham? Dalam keadaan dia tak ada wuduk. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf kita perlu ada wuduk. Orang nak tawaf kat Kaabah, dia perlu ada wuduk. Tapi tak ada wuduk. Dia tak berwuduk sebelum dia tawaf. Hukumnya haram Hukumnya haram. Itu yang kedua. Tak ada pembahasan sangat. Ini kita baca saja. Yang ketiga, memegang mashaf Al-Quran. Ini Al-Quran kan? Ini Al-Quran. Contoh, kita pegang Al-Quran. Boleh ke? Maka haram hukumnya kita pegang Al-Quran. Tapi ada khilaf ulama mengatakan, kalau kita pegang tafsir Al-Quran macam mana? Kalau tafsir Al-Quran, yang banyak daripada Al-Quran lagi boleh. Faham tak? Macam satu ayat, tapi terjemah dia banyak kat bawah. Satu ayat, terjemah dia banyak kat bawah. Huraian dia, terjemah dia banyak huraian. Jadi kita boleh pegang lagi. Boleh pegang, tapi kita niat pegang bukan mushaf. Kita niat pegang Quran terjemah saja. Faham? Tapi lebih yang terbaik, walaupun Quran terjemah, kita pegang dalam berwuduk lah. Tapi kalau kita nak pegang juga, ulama kata macam tu. Kalau Al-Quran saja tak boleh kita pegang. Kalau Al-Quran yang ada tafsir, yang ada terjemah ataupun tafsir Quran, dia ceritakan tentang Al-Quran. Ayat Al-Quran panjang ni, tapi tafsir panjang ni. Tafsir itu lebih panjang daripada ayat Al-Quran, maka kita boleh pegang itu. Kita niat aku pegang tafsir, bukan aku pegang ayat Al-Quran. Faham? Macam itulah hukum fiqh. Kita tak niat kita pegang Al-Quran, kita niat kita pegang tafsir.
Kita pegang berlapik pun boleh. Ada yang mengatakan macam tu, kita pegang berlapik. Kita pegang dalam keadaan berlapik. Kita tak ada wudu. Kita pun pegang dalam keadaan kita berlapik bolehlah. Sama juga naskah Yasin dikira juga. Abdi dikira juga. Sebab Yasin itu adalah ayat-ayat Al-Quran juga. Faham? Boleh. Boleh Puan Hashimah. Tapi cara yang terbaik kita dalam keadaan berwuduk lah. Cara yang terbaik kita dalam keadaan berwuduk. Okey. Itu pembahasan yang nombor 3 untuk memegang mazhab Al-Quran. Untuk yang nombor 4, membawa mazhab Al-Quran. Nak bawa pula. Macam ni saya bagi contoh, kita bawa dalam satu beg. Kita nak pergi belajar Al-Quran selepas maghrib. Kita pun sebelum nak pergi tu kita terkentut. Tak ada wudu. Macam mana nak buat? Kita bawa Al-Quran dalam beg pun, walaupun kita tak bersentuh, kita bawa saja Al-Quran dalam beg, hukumnya haram kalau kita tak ada wudu. Macam mana nak buat bagi tak haram? Ulama mengatakan macam ni. Ini kias ulama. Ulama kata macam ni. Contohlah, ini beg kan, kita bawa dalam satu beg. Kita pun letak satu benda lah. Tak kisahlah benda apa pun. Kita letak dalam beg tu. Kita letak pensel ke, kita letak dalam beg. Lepas tu kita pegang tu, kita niat macam ni. Aku bawa pen. Bukan aku bawa Al-Quran. Kita niat kita bawa pen. Dalam beg tu ada Al-Quran je sebenarnya. Tapi kita ambil satu pen, kita letak dalam beg tu. Ini kias ulama kata. Kita buat helah-helah. Jadi apa? Kita bawa dalam beg tadi, kita tak niat kita bawa Al-Quran. Kita niat kita bawa pen. Maka kat situ masih boleh lagi kita bawa beg itu. Faham tak gambar dia macam mana? Macam mana kita nak lari daripada tak say buat benda yang haram, macam tu lah ulama kata. Tapi yang lebih baik sama juga, lebih baik dalam keadaan kita berwuduk lah. Dalam keadaan kita berwuduk. Anak kita nak pergi belajar sekolah, umur dia 12 tahun, nak pergi mengaji, dia tak ada wuduk. Macam mana nak buat? Kita letak satu pen dalam beg dia dan dia niat bawa pen. Bukan dia niat bawa Al-Quran, niat bawa pen. Faham? Niat bawa benda lain. Jika dia niat bawa Al-Quran, maka hukumnya haram sebab dia tak ada wuduk. Faham? Ini 4 perkara yang haram dilakukan jika kita tak ada wuduk. Faham ke? Okey, macam tu. Pegang Al-Quran berlapik kain kena niat kita pegang kain tu. Ya, macam tu. Betul lah Fiza. Macam tu lah. Kita pegang kain yang berlapik, kita niat. Aku bukan pegang Al-Quran, aku pegang kain itu. Itu cara helah, ulama kata helah. Helah syar'iyah. Kalau kita panggil dalam fiqh, kita panggil helah syar'iyah. Kita tak nak bagi benda tu haram, kita buat dengan cara macam tu. Itu ulama kata helah syar'iyah. Kita buat helah syar'iyah. Jadi lebih baik, sama juga macam saya cakap, lebih baik kita dalam keadaan berwuduk. Bawa Iqra' Ustaz, Iqra' tu ada ayat Al-Quran ke tak? Tengoklah kalau ayat Al-Quran ada, poin dia sebenar, ayat Al-Quran sebenarnya, ayat Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran tiba-tiba terketuk, boleh teruskan baca ke? Boleh, tak menjadi masalah. Nak baca Al-Quran tak disyaratkan ada wuduk. Kita nak baca Al-Quran tidak disyaratkan ada wuduk. Kita tengah kerja kan, tiba-tiba kita nak baca Al-Quran. Kita tak ada wuduk. Bolehkah kita baca Al-Quran? Boleh je. Sebab syarat kita nak baca Al-Quran tak perlu berwuduk. Ya, macam tu Ruslina. Kalau beli Quran online, karya tu bawa Quran macam mana Ustaz? Itu hukum dia lah. Mungkin dia ikut dengan cara macam tu. Dia kata saya bawa benda banyak, saya bawa plastik ke. Macam tu lah. Tapi hukum yang sebenar, perlu ada wuduk baru tak boleh haram. Tapi kias ulama kata, helah ulama kata kalau tak nak bagi haram, kita buat dengan cara yang macam saya cakap tadi. Tapi kalau sentuh kena ada wuduk kan? Betul. Memang kita pegang. Itulah saya cakap haram. 4 perkara ni kita buat jika kita tak ada wuduk. Yang pertama, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, solat dan tawaf. Ini perkara yang haram kita buat jika kita tak ada wuduk. Al-Quran online dalam phone tak dalam kategori mushaf kan Ustaz? Ya, tidak di kategori Quran. Sebab dia sinar saja ataupun dia dekat skrin saja. Sebenarnya dia tak ada pun. Kalau kita tutup dia tak ada pun. Ada ulama kata macam tu. Tapi ada ulama kata walaupun dekat skrin kita tak boleh juga pegang. Tapi yang sebenarnya yang tak boleh mushaf saja. Itu sebenarnya. Ada pendapat ulama lah, MKO. Bagaimana cara baca Al-Quran digital dekat iPhone. Macam saya jawab tadi untuk soalan Nur Hafizah. Macam tu juga. Ada ulama kata walaupun dekat skrin tak boleh. Tapi ada yang kata dekat skrin tak apa. Dia bukan mushaf pun. Dia telefon saja. Kita bukan pegang mushaf. Faham? Jadi ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Boleh ke Ustaz masa haid baca ayat Al-Quran tanpa sentuh Al-Quran? Nanti kita tengok. Bagi wanita haid tak boleh baca Al-Quran kita tengok. Kita bahas tadi pada yang tak ada wuduk dulu. So maknanya kalau kita baca Al-Quran boleh cuma pegang Al-Quran, tak boleh jadi haram tanpa wuduk.
So, makna kalau baca Al-Quran boleh. Cuma pegang Al-Quran tak boleh. Ya, betul. Mia Amira. Betul. Betul macam tu. Okey, itu diharamkan ke atas orang yang berwuduk. Sekarang ni kita akan baca lagi. Diharamkan ke atas orang yang berjunub pula. Slide bawah sikit. Diharamkan ke atas orang yang berjunub. Bagi siapa yang berjunub, ini apa berjunub yang ada keluar air mani lah. Yang ada hadas besar. Tadi wuduk hadas kecil. Ni sekarang hadas besar. Apabila hadas besar, maka 6 perkara yang diharamkan. 6. Tadi wuduk 4 saja. Tapi bagi yang hadas besar, 6 perkara. Apakah 6 perkara itu? Okey, kita baca. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kita tak perlu huraikan lagi dah. Sebab yang sama saja. Faham? Semua yang sama. Solat. Bagi orang yang ada hadas besar, tak boleh solat. Perlu mandi dulu baru boleh solat. Dan yang kedua, tawaf. Sama juga. Dia pergi Mekah, tiba-tiba keluar air mani. Dia tidur, mimpi keluar air mani. Macam mana nak buat? Tak boleh pergi tawaf terus. Perlu mandi wajib dulu. Faham? Okay. Yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Quran. Sama juga kita ada hadas besar. Kita keluar air mani. Macam mana nak buat? Tak boleh pegang Al-Quran. Tak boleh bawa Al-Quran. Hukumnya haram. Penerangan yang sama pada wuduk tadi. Cuma tambahan dia 2 saja tambahan. Tambahan dia berhenti di dalam masjid. Berhenti ni apa maksudnya? Mukut. Kita duduk di dalam masjid. Apabila orang yang berjunub, duduk dalam masjid tak boleh. Hukumnya haram. Kita ada air mani. Kita duduk dalam masjid. Hukumnya haram. Faham? Hukumnya haram. Sebab kita dalam keadaan berjunub, kita duduk dalam masjid, hukumnya haram. Contohlah, jika berlaku macam mana? Kita tidur waktu isyak kan? Tiba-tiba kita mimpi keluar air mani. Kita pun, keluar air mani dah. Macam mana nak buat ni? Kita nak keluar ke masjid, tak boleh. Pintu semua kunci. Kita terkurung dalam masjid. Macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat? Ulama kata, kita tepuk debu untuk tayamum. Kita tayamum dulu. Kita tayamum dulu. Kalau ada tandas, tak jadi isu sangat. Contoh, kita boleh pergi ke tandas. Sekarang ni tak boleh pergi tandas. Ruang untuk solat saja. Jadi macam mana nak buat? Ulama kata kita tepuk debu. Tepuk debu dekat kapet saja. Ikut pendapat mazhab lain. Mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Mazhab Imam Syafi'i perlu debu tanah. Tapi mazhab lain, debu kapet, debu tingkap, debu dekat kereta dah boleh dah. Tak menjadi masalah. Itu pendapat mazhab lain. Tapi kalau kita pegang dengan mazhab Imam Syafi'i, tak boleh macam tu. Faham? Tapi cara dia macam tu lah. Kalau kita tertidur, kita bangun, ada air mani. Macam mana nak buat? Nak keluar tak boleh. Semua pintu masjid dah terkunci. Macam mana nak buat? Kita tepuk pada kapet masjid, kita tayamum dulu. Jadi hukumnya tak haram lah. Hukum dia boleh jadi tak haram. Boleh. Itu pendapat yang lain. Kalau pendapat asal tak boleh. Pendapat Imam Syafi'i tak boleh. Tapi dalam keadaan darurat, kita boleh buat macam tu. Keadaan darurat, kita boleh buat macam tu lah. Faham? Kalau pendapat kita tak boleh. Pendapat kita tak boleh. Pendapat Imam Syafi'i tak boleh. Duduk dalam kereta, dalam pekarangan masjid, tunggu family habis solat macam mana Ustaz? Tak apa, tak menjadi masalah. Yang tak boleh dalam masjid. Dalam masjid. Tempat parking itu tak menjadi masalah. Tak boleh baca Al-Quran ni Ustaz apabila sudah bersama suami dan baca surah Al-Mulk sahaja sebelum tidur dalam junub, haramkan. Tengok yang terakhir. Tengok terakhir untuk soalan MKO. Membaca Al-Quran. Bagi orang yang ada junub, ada air mani, kita tak boleh membaca Al-Quran lagi. Bukan setakat pegang, bukan setakat membawa Al-Quran. Baca Al-Quran pun tak boleh dalam keadaan kita ada hadas besar. Macam mana nak buat Ustaz? Tapi saya Ustaz, lepas saya bersama dengan isteri saya malas lah nak bangun, nak pergi mandi, malas. Letih sangat, penat. Okey, contoh jika berlaku macam tu. Macam mana nak buat? Ulama kata boleh kita baca Al-Quran tapi dengan kita niat zikir. Contoh saya selalu baca Al-Mulk. Saya ni Al-Mulk. Boleh. Tengok ni untuk saran awak MKO. Saya selalu baca Al-Mulk sebelum saya tidur. Tapi saya pun bersama dengan isteri saya sebelum saya tidur. Jadi saya ada hadas besar lah. Jadi saya perlu mandi wajib dulu. Sedangkan kalau saya tak mandi wajib, hukumnya haram baca Al-Quran. Betul? Jika kita niat membaca Al-Quran, hukumnya haram. Tetapi jika kita baca Al-Quran niat zikir. Aku baca Al-Quran ini niat zikir saja. Maka hukumnya tak haram lah. Bolehlah kita baca. Faham? Kalau macam tu kesianlah bagi wanita haid. Wanita haid pun tak boleh. Wanita haid tak boleh baca juga. Sedangkan dia sebelum tidur dia ada amalan dia. Jadi nak baca Al-Quran pun tak boleh, dia dalam keadaan haid. Jadi ulama bagi kias, ulama kata boleh baca Al-Quran tapi dengan syarat dia niat zikir saja. Saja aku baca Al-Quran untuk zikir sajalah. Macam tu.
Macam saya kata tadi, Mai Rama, Mr. Rama, apa? MI Rama. Izik Bahar. Daripada mana awak tahu Izik Bahar ni? Anwar Hafizah. Dari masjid. Kita dekat Yaman, kita baca ni lah. Semasa saya belajar Yaman, kita baca dalam Hizib Bahar. Dia ada satu zikir-zikir lah. Dinamakan Hizib Bahar. Kat Yaman pun kita orang baca Hizib Bahar ni. Hizib Bahar tanpa wudu atau dalam hadas besar boleh ke Ustaz? Sebab potongan ayat Al-Quran. Memanglah Hizib Bahar dia ada campur lawan anzalna hazal Quran. Dia ada campur-campur ayat Al-Quran. Niat zikir ke Ustaz? Macam tu lah, kita niat zikir lah. Kalau kita dalam keadaan hid lah. Kalau keadaan kita ada hid. Wanita yang hid untuk ajar Al-Quran, Ustaz, kalau Hasni Munirah, kalau yang terbaik, kalau ada ustazah yang lain boleh gantikan untuk belajar Al-Quran, kita bagi ustazah lain. Kalau tak ada, ulama kasih kias, bolehlah kita mengajar dengan cara kita niat zikir. Macam tu. Tapi kalau ada ustazah lain yang boleh ganti, kita bagi ke orang lain. Ya, betul nak asyikin. Saya datang kuliah, dia galakkan baca Hizib Bahar. Memanglah, Hizib Bahar ini antara hizib-hizib yang boleh melarangkan kita daripada kena gangguan syaitan. Memang Hizib Bahar kita orang, semasa belajar pun kita baca Hizib Bahar. Dia ada ayat Al-Quran dia ada sikit je. Hizib Bahar ni tak banyak. Hizib Bahar ni dalam sehelai lebih je. Lepas tu habis lah. Hizib Bahar tak panjang sangat. Baguslah yang baca Hizib Bahar tu bagus. Wanita yang hafaz Al-Quran boleh ke tasmik orang Al-Quran mengulang hafazan? Macam saya cakap tadi Hasni Munirah. Macam saya cakap tadi, wanita yang hafaz Al-Quran boleh tasmik Al-Quran mengulang. Oh, dia dengar saja. Dengar tak apa. Dengar Al-Quran saja boleh, tak menjadi haram. Apa? Apa macam Al-Ma'thurat? Apa yang macam Al-Ma'thurat? Apa yang macam Al-Ma'thurat tu? Nak baca Al-Ma'thurat ke? Nak baca Al-Ma'thurat? Niat zikir lah. Oh, Hizib Bahar. Hizib Bahar ni macam zikir. Saya ada buku dia. Kita orang dekat sana, kita akan baca buku zikir. Kita beli buku baca buku zikir. Banyak lah. Salah satunya Hizib Bahar lah. Tu saya terkejut. Ada yang komen. Bukanlah terkejut maksudnya. Oh, ada yang tahulah Hizib Bahar ni. Pasal dia famous lah dekat Yaman. Kat Malaysia pun ada sebenarnya. Cuma jarang lah orang baca. Kalau masjid buat tu bagus lah. Masjid-masjid buat tu bagus lah. Hizib Bahar ni dia asalnya zikir. Tapi dia sambung dengan ayat Al-Quran sikit. Macam kita kat sana kita akan baca Hizib Bahar. Wirdul Latif. Banyaklah zikir-zikir yang kita baca. Ambil masa petang. Pada waktu petang baca waktu ni. Kalau kita kat sana kita baca Hizib Bahar pada waktu zuhur. Selepas zuhur kita baca Hizib Bahar. Sebab Hizib Bahar ni pendek je. Tak panjang sangat. Baguslah yang beramal. Kadang-kadang orang masuk macam ada ustaz saya, bukan ustaz jugalah. Saya kenal lah dia. Saya tak pernah belajar dengan dia, tapi kenalan lah. Dia kata dia boleh bomoh, dia boleh perobat orang lah, berubah orang. Dia kata dia pergi senang je. Dia tak buat zikir lain, dia pergi baca Hizib Bahar je. Hizib Bahar ni bagus Hizib Bahar. Siapa yang baca Hizib Bahar tahulah kelebihan-kelebihan dia. Ya, kitab Khulasah ada, betul lah. Sama juga. Khulasah lah kita orang pegang. Bagus Amy. Betul, Khulasah. Nama kitab tu Khulasah. Nama kitab yang kita baca yang saya cerita ada Wirdul Latif, ada Hizib Bahar, semua itu daripada kitab Khulasah. Di kitab zikir. Kita orang kat sana pun kita baca kitab tu lah. Kitab Khulasah. Oh. Faham. Kenapa kalau terbelah yang boleh jalan atas laut. Kebetulan aku Ustaz. Mungkin tak tahulah. Itu tak tahulah. Saya tak boleh nak cakap Hafizah. Tapi Hizib Bahar memang ada sir dia. Ada rahsia-rahsia yang tersendiri lah. Hizib Bahar ni. Okey. Okey, kita dah fahamkan untuk orang junub. Slide lagi untuk bawah. Ini sekarang dia bagi untuk wanita haid pula. Bagi wanita haid tak boleh juga. Bagi orang yang wanita haid tak boleh juga. Bagi orang yang berwanita haid dia tak boleh juga untuk orang panggil apa, untuk buat perkara setengah perkara dia masih tidak boleh buat lah. Tengok, diharamkan bagi orang wanita haid. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 sama saja. Sama seperti junub. Solat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, berhenti di dalam masjid, membaca Al-Quran. Tak boleh bagi wanita haid tak boleh.
Yang ketiga, yang ketiga pula. Yang ketujuh adalah puasa. Wanita haid tak boleh puasa Pada bulan Ramadan nanti dia tengah berpuasa. Tiba-tiba datang haid. Macam mana nak buat? Dia tak boleh. Dia tak boleh berpuasa, dia tak boleh berpuasa, dia perlu tinggalkan puasa dia. Tapi dia tak boleh berbuka juga, dia tak boleh makan. Dia kena jagalah. Kalau nak makan, dia tak kena jaga, tak boleh makan depan orang berpuasa. Faham? Tapi bagi orang yang wanita haid, dia perlu qada balik kena tanda tu. Hari ni saya tak puasa. Pada bulan puasa bulan puasa tahun lepas, saya tak puasa 5 hari. Okey, kita kena qada lah 5 hari. Kena qada Saya bagi peringatan bagi orang kaum perempuan. Dia perlu qada sebelum sampai Ramadan tahun ini. Siapa yang tinggal Ramadan tahun lepas disebabkan dia tak boleh puasa lah sebab haid. Jadi dia perlu qada Ingat dia perlu qada sebelum datang Ramadan tahun ini. Jika dah sampai Ramadan tahun ini, dia tak qada juga puasa dia, macam mana nak buat? Dia perlu bayar fidyah jadi kena makin teruklah. Hari-hari kena bayar fidyah. 1 hari 1 fidyah. 1 cupak beras. Faham? Ada hukum hakam dia bagi orang yang tak ganti puasa dia. Gantilah. Ni masih ada sepat lagi waktu. Ni masih kita bulan Syaban. Sikit lagi kita nak sampai bulan Ramadan dan pada malam ini adalah malam nisfu Syaban malam ini adalah malam nisfu Syaban. Malam antara 5 malam termasuk antara 5 malam yang Allah tidak akan tolak doa dia. Antara malam inilah. Antara malam ini sama-sama kita ambil bahagian masing-masing lah. Sama-sama kita berdoa untuk betulkan diri kita. Faham? Malam nisfu Syaban. Antara 5 malam yang tidak ditolakkan doa dia. Dan amalan yang kita buat, semasa kita dekat Yaman pun kita buat. Kita akan baca Yasin 3 kali. Kita akan baca Yasin 3 kali. Dan kita solat sunat awabin. Kita solat sunat awabin. Itu yang ke-8. Yang puasa Yang ke-8, yang ke-7, yang ke-8 pula adalah talak. Hukum talak. Talak ini kita seorang suami mentalak isteri dia dalam keadaan haid, hukumnya haram tetapi sah. Hukum talak itu sah, tetap jatuh talak tapi hukumnya haram. Sebab apa? Talak wanita dalam keadaan haid, dia akan jadi tambah mudah itu selama 3 bulan. Agak tuhur, agak haid. Sekurang-kurang haid selama 3 bulan, dia akan jadi selepas dia 3 bulan barulah orang panggil apa? Barulah perempuan itu free balik. Barulah perempuan itu boleh buat hal masing-masing. Barulah perempuan itu boleh berkahwin. Apabila talak. Tapi jika kita, itulah sebabnya kita haram kita tolak perempuan dalam keadaan wanita dalam keadaan dia haid. Sebab dia akan jadi lama mudah dia. Iddah dia akan menjadi lama. Iddah dia akan menjadi 3 bulan. Lebih kurang daripada 3 bulan. Maksudnya dia tak boleh berkahwin, tak boleh buat apa-apa. Dia dalam keadaan macam tu sekali kan. Ramai yang salah faham. Dalam keadaan talak tu, isteri perlu ikut arahan suami lagi. Faham tak? Satu je dia tak boleh buat. Jima isteri je dia tak boleh buat. Yang lain semua boleh buat. Ramai yang berlaku jika berlaku perselisihan faham antara suami isteri, semua balik rumah masing-masing. Buat haluan masing-masing. Tak boleh sebenarnya. Isteri masih lagi wajib kena taat kepada suami dalam tempoh 3 bulan itu. Lepas habis iddah barulah boleh buat hal masing-masing. Nak keluar rumah pun boleh keluar dengan sewenang-wenangnya. Macam tu maksudnya lah. Jadi ulama mengatakan jika dalam keadaan talak, kita kena duduk serumah sebenarnya. Barulah perasaan itu akan timbul balik. Ini ulama yang mengajarkan kita. Saya pun tak tahu, saya pun belum kahwin. Jadi ulama yang menceritakan macam tu. Jadi kita buat macam mana? Awal-awal kita hari-hari buat air kat suami kita. Talak 3 taklah, talak 3 tak. Talak 3 lain. Talak 3 tu memang dah jatuh dah. Talak 3 jangan. Talak 3 tak boleh. Ini talak 1, talak yang biasa lah maksudnya. Faham? Jadi kita buat macam hal biasa, kita bawa air kepada isteri kita, isteri kita bawa air kepada kita. Hari pertama memanglah tak lagi sebab keadaan dua-dua dalam keadaan marah. Keadaan dalam tak berpuas hati lah. Tapi hari ketiga, hari keempat kita makin, lama kesian. Suami aku lama dah tak minum air, lama dah tak buat air. Sampailah kita boleh berbaik balik. Faham? Kalau talak 3 tak boleh. Tak boleh jimat, tak boleh. Dalam keadaan iddah kita tak boleh berjimat. Haram hukumnya, tak boleh sebab dia bukan isteri kita tapi dia isteri kita lagi. Macam tu. Macam itulah lebih kurang. Dia talak, lepas kita talak, dia memang isteri kita tapi jimat je tak boleh buat. Tak boleh buat jimat. Kita tak boleh jimat isteri, tak boleh jimat itu. Tak boleh. Sebab kita dah talak dia. Kalau nak jimat, kena rujuk dulu balik.
Kalau nak jimat, kena rujuk balik baru boleh jimat. Macam tu hukum. Okay. Itu bagi orang perempuan yang ke-8, talak. Yang ke-9 pula, lalu di dalam masjid kerana ditakuti darah haid akan mengotorinya. Contoh dia tak pakai kufar, dia tak pakai pampers orang perempuan lah. Dia tak pakai pampers orang perempuan, dia lalu dalam masjid. Lepas tu darah haid dia menitis dalam masjid. Hukumnya haram. Walaupun tak menitis, walaupun kita dah takut menitis, walaupun kita tak tahu pun dia akan menitis. Tapi kita rasa, kalau aku lalu ni takut menitis, maka haram dah kita lalu. Tapi kalau kita lalu, tak apa. Lalu je boleh. Orang panggil apa? Lalu tak apa. Kita yakin memang tak akan keluar darah haid, tak akan menitis. Itu tak apa, kita boleh lalu. Tapi jika kita takut ataupun kita yakin dengan kita lalu dalam masjid akan menitis ataupun atau menitis darah-darah haid akan keluar, maka hukumnya haram lah. Ada orang kata kalau jimat auto rujuk, saya akan tengok balik. Mungkin berlaku macam tu. Betul juga. Mungkin berlaku macam tu. Apabila kita jimat tu, auto rujuk lah. Auto rujuk balik suami. Tapi ada yang berkata, tak boleh nak kata, saya tak. Yang mana saya tak tahu, saya tak boleh nak kata dalam sangat, saya perlu rujuk dulu. Aurat semasa iddah macam mana? Tak ada aurat. Tak ada aurat. Suami isteri tak ada. Tu saya kata dia bukan macam suami isteri, tapi kadang-kadang dia macam suami isteri juga. Macam tu. Masuk surau boleh Ustaz. Dia tergolongan masjid surau lebih kurang lah. Tempat solat maksudnya. Tempat solat. Faham? Saya pun ingat macam tu. Confirmkan dengan Ustaz. Tak apa, nanti saya confirmkan balik pada masalah ni. Betul, saya rasa pun boleh jadi macam tu. Apabila kita rujuk, automatik dia akan jadi, apabila kita jimat, automatik dia akan jadi rujuk kan. Nanti kena tengok balik lah. Kalau masjid tumpang bilik air tak apa kan. Dalam keadaan kita berhadas. Bilik air tak apa. Yang dia tak boleh tempat solat. Berenda solat ke kawasan-kawasan masjid. Kalau tandas tu tak apalah. Kita tak ada tandas kat lain. Tiba-tiba nak pergi tandas. Boleh lah. Okay. Ada ulama kata boleh. Kalau nikah di masjid dalam keadaan haid tak boleh ke Ustaz? Macam kita nikah dalam masjid kan. Sebab dalam sekarang ni kita ada haid. Kita mana boleh duduk dalam masjid. Tapi majlis ini jika kita boleh buat luar masjid, kita buat luar masjid. Akad nikah ke tempat lain. Akad nikah kat dewan ke tempat lain. Tapi tak, saya memang dah plan untuk buat dalam masjid. Mungkin ada ulama yang kiaskan, ada yang kata boleh lah disebabkan ini. Tapi kalau ikut hukum yang asal memang tak boleh lah. Tapi mungkin ada khilaf ulama yang mengatakan boleh. Khilaf-khilaf ni kita jangan sebut kalau kita tak tahu. Saya tak tahu pasal ni. Mungkin ada yang ulama kata boleh. Tak tahulah. Saya kena tengok balik juga. Kita tak boleh sebut. Yang mana kita tak tahu, kita tak boleh sebut. Takut orang itu berpegang macam tu. Tapi yang kita sampaikan salah. Orang tu pegang. Dosa ambil kat kita. Macam tu. Dengar anak hafaz Al-Quran bila dia tersalah kita terbetulkan pula. Berdosa ke? Tak berdosa lah Nurilah Nurdin. Kita niat zikir. Kita niat zikir. Selagi mana kita niat zikir tak berdosa. Yang berdosa apabila kita niat kita baca Al-Quran itu berdosa. Macam tu. Okay. Kita mula buku berapa tadi? Berapa tadi? 10 apa? 9, 10:15. Kita ada masa daripada 15 minit lagi lah. Yeah. Kita ada masa 15 minit lagi. 15 minit. Nak baca tak bab tayamum ni? Bab tayamum ni dah panjang lah. Bab tayamum ni saya akan bagi nota sebenarnya. Okay, bukan kat sini. Nota bukan kat sini. Nota kat bab satu lagi. Boleh baca sikit pun boleh. Nak soalan pun boleh. Nak baca pun boleh. Saya baca nombor 1 je. Nombor 10 Ustaz datang. Ustaz nombor 10 ulang balik. Oh, terlepas. Bukan, ulang. Baca pun tak lagi. Maaf, terlepas. Saya tak baca lagi nombor 10. Okay, nombor 10 dulu.
beristimtak di antara pusat dan lutut isteri. Ini berlaku dalam keadaan isteri haid lah. Yang kita cerita sekarang dalam keadaan isteri kita haid. Kita beristimtak. Apa itu beristimtak? Bersedap-sedapan. Bermesra-mesraan. Macam tu maksudnya. Istimtak ini kita bermesra-mesraan antara pusat dan lutut, hukumnya haram. Faham tak? Kita bermesra-mesraan dengan isteri kita antara pusat dan lutut, maka hukumnya haram. Kalau di bahagian daripada dada ke, bahagian lain ke, bahagian muka ke, bahagian tangan ke, itu tidak menjadi masalah lah. Tak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Isteri boleh masih lagi boleh melayani suami dia dalam keadaan bukan daripada lutut sehingga ke pusat. Bahagian situ tak boleh. Bahagian daripada selain daripada tempat itu kita boleh lagi. Faham? Boleh ada rakaman nanti. Nanti admin akan share rakaman. Ada Ustaz cakap wanita haid kalau nak lalu dalam masjid dia perlu masuk pintu lain dan keluar pintu lain. Betul ke Ustaz? Betul lah juga. Sama juga. Masuk kita keluar pintu, masuk pintu ni, keluar pintu lain. Apa yang nak sampaikan? Maksudnya haram ke tak haram ke macam mana? Kalau berlapik, apa pun yang berlapik, walaupun berlapik masa beristimtak dekat sini dengan pandangan dan kita sentuh. Faham? Pandangan dengan kita sentuh. Sebenarnya jangan bagi naik syahwat. Dia takut sebenarnya dengan kita, dia takut dengan kita istimtak ni, dengan kita istimtak akan menimbulkan syahwat. Takut risau kita jimat. Mana boleh jimat isteri kita dalam keadaan haid? Nak jimat seorang lelaki, nak jimat perempuan dalam keadaan haid, tak boleh. Haram hukumnya. Faham? Jadi, kenapa dia tak boleh? Istimtak tu apa maksudnya? Kita bersedap-sedapan ataupun bermesra-mesraan dengan pandangan ataupun dengan kita memegang. Walaupun pandang naik syahwat pun tak boleh. Kita pandang isteri kita sampai naik syahwat pun tak boleh lah. Pada pusat dengan lutut lah. Pada bahagian lain tak apa. Faham? Ya, haram pada isteri lah. Haram pada isteri. Tapi jika jimat, haram pada lelaki, haram pada isteri lah. Beristimtak ini kita bermesra-mesraan. Bermesra-mesraan dengan cara kita pegang ataupun bermesra-mesraan dengan cara kita pandang saja. Maksud istimtak dekat sini ulama kata pandang ataupun dengan kita pegang. Maksudnya kita tak boleh pegang lah bahagian peha isteri, bahagian kemaluan isteri. Tak boleh pegang lah dalam keadaan dia haid. Ataupun kita pandang peha isteri. Tak boleh. Faham? Itu tak boleh. Hukumnya haram lah. Jika kita masuk istimtak ni pegang ataupun pandang, jika pandang saja tak apa sebenarnya, tapi pandang yang boleh menyebabkan timbul syahwat itu yang tak boleh. Sebab apa? Ulama takut risau akan timbulnya jimat. Sebab kita tengok syahwat naik, lepas tu kita jimat isteri tu. Lelaki tu suami dia jimat isteri dia, maka hukum tak boleh lah. Mana boleh jimat dalam keadaan wanita itu haid. Macam tu. Jika tidak jimat pun tak sama. Jika tidak jimat pun sama. Sebab kita risau akan takut jimat. Kita cakap je tak jimat. Mungkin kita cakap tak jimat. Mungkin itu akan berlaku jimat. Macam itulah kita risau. Faham tak? Tak. Selain daripada area tu tak apa, Nur Hafizah. Daripada area tu macam itulah saya cakap. Bagi orang perempuan yang dah berkahwin, dia boleh layan isteri dia, dia boleh layan suami dia pada tempat yang anggota yang lain lah. Dengan tangan dia ke, dengan bahagian muka dia ke, tak kisahlah. Yang keluar daripada pusat dengan lutut tak boleh. Pusat dengan lutut tak boleh. Ya, betul Puan Hamsyah. Maaf, nak jelas makna kata buang air suami. Makna nak jelas makna kata buang air suami pun haram ke Ustaz? Maaf nak jelas. Okey, makna kata buang air suami pun haram ke Ustaz? Maksudnya mengeluarkan air mani suami. Kalau kita mengeluarkan contoh dalam keadaan ini ilmu tak apa. Maaflah kalau kadang-kadang bahasa kita itu tak apa. Kalau kita tak sebut, kita tak tahu ilmu. Ini kita sebutlah. Yang mana kita boleh tapis, kita tapis. Okey, kalau bagi orang wanita yang haid, dia nak layan suami dia, tapi dia mengeluarkan mani suami dia dengan tangan dia. Bolehlah, tak menjadi masalah lah. Tak menjadi masalah.
Dia melayani suami dia dengan tangan dia. Contoh macam tu. Tidak menjadi masalah lah. Area lain tak apa. Yang tak boleh area daripada lutut dengan pusat pusat hingga lutut maksudnya. Macam tu. Faham? Okey. Tak apalah, jawab soalan terus lah. Jawab soalan terus. Bertibat tayamum, admin. Yang nak buka mic nak tanya pun boleh. Okay, Ustaz, nak tanya soalan pasal puasa bagi perempuan haid dulu. Saya pernah tak habis ganti puasa sampai masuk ke bulan puasa yang seterusnya. Kita kena bayar secupak beras kan, tapi saya tak tahu hukum kena bayar secupak tu dan tak tahu bagaimana nak membayar secupak tu. Lepas tu puasa sehingga tidak jadi 2 hari. Boleh ke Ustaz? Kalau tak boleh macam mana nak buat mohon penjelasan. Tak boleh juga Masli Zayu, kena bayar fidyah. Sebab awak dah lebih had dia. Kalau makan tahun makin banyak fidyah dia. Makin tahu makin lama makin banyak fidyah dia. Jadi apa kena buat? Kena bayar fidyah. Tak tahu, senang je kita bayar fidyah ini ikut gutul makanan kita. Kebiasaan Malaysia makan apa? Beras ke makan gandum? Kalau dekat Arab, bayar fidyah dia pakai gandum. Sebab dia apa? Sebab dia kebiasaan makanan dia adalah orang panggil apa? Gandum. Kalau kita beras. Nak bayar tak kisah bayar kat mana-mana. Bagi ke orang miskin, bukan kena pergi pejabat-pejabat, tak. Bagi ke orang miskin saja. Itulah fidyah kita. Bagi kepada orang yang memerlukan. Kita bagi secupak beras, fidyah. Untuk 1 hari 1 fidyah. Tapi kalau hukumnya, kalau tempoh yang lama, tak qadha juga. Fidyah pun tak bayar, qadha pun tak. Hukum dia akan jadi berubah lagi. Hukum dia akan jadi berubah lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya tadi mengenai talak tadi lah kan. Yeah. Ustaz kata kita boleh layan suami semua kan. Jadi kalau kita nak tidur sebilik, boleh ke tak boleh? Boleh lah. Ulama mengatakan, itu yang saya cakap. Dia orang kata apa? Orang kata dalam keadaan kita talak ni, talak bukan talak 3 lah. Nak kata dalam keadaan kita talak ni, kita masih suami isteri lagi. Seakan-akan macam tu. Kadang-kadang macam bukan. Kadang-kadang macam suami isteri. Macam tu. Ada ulama yang berfatwa macam tu lah. Ada ulama kata tak ada aurat pun. Kecuali kita tak boleh buat satu benda je kat suami kita, kat isteri kita. Jimat je tak boleh. Yang lain kita boleh buat. Dan nak tidur sekali ke, nak apa ke, boleh buat lagi. Kalau kita nak berasingan macam mana? Kenapa ulama letak kita, kenapa ulama anjurkan kita untuk duduk serumah? Kebanyakan yang berlaku dekat Malaysia lah, apabila kita berlaku perselisihan faham antara suami isteri, memang tak apalah saya nak balik rumah mak saya contoh. Jadi disebabkan itulah renggangnya berlaku. Makin lama makin pudar, hati itu makin pudar sampailah kita tak ada perasaan, maka sampailah tu kita pun dah habis tamat apa, sampailah kita dah bercerai, sampailah tak ada hubungan langsung. Ulama buat cara dengan kita duduk sebumbung, itu kenapa? Kenapa ulama buat sarankan kita buat macam tu? Nak bagi hubungan tu ada balik je sebenarnya. Nak bagi hubungan tu kembali. Tapi kalau kita nak buat macam tu, itulah saya cakap hukumnya seperti suami kita lagi. Kalau suami kita tak bagi, kita tak boleh lah. Kita mentaati suami kita. Macam itulah lebih kurang. Itulah saya kata kadang-kadang nampak macam suami kita. Kadang-kadang dia bukan suami kita. Macam tu. Okey. Kalau keadaan marah pun kita kena simpan lah ya? Sama-sama macam tu lah. Sama-sama pandai-pandailah suami isteri mengambil hati macam tu. Ada cara-cara dia lah. Mungkin ada cara-cara dia. Maka kita sama-sama jagalah. Sampai ulama nak kata taatnya isteri ni perlu taat kepada suami. Ini bukan saya cakap maaf saya bagi kau orang perempuan. Bagi kita nak taat betul-betul kepada suami kita. Ulama, ini hadis kursi boleh tengok hadis ni. Hadis kursi ni daripada Allah SWT. Hadis kursi mengatakan, jika aku benarkan orang perempuan bersujud kepada manusia, nescaya aku akan suruh isteri ini akan bersujud kepada suami. Nak kata martabat seorang suami isteri ni, memanglah kita nampak macam tu, tapi banyak kita perlu taat kepada suami kita. Sampai hadis kursi kata macam tu. Bukan saya yang kata ni, boleh tengok daripada hadis kursi yang kata macam tu. Allah kata, jika aku beri manusia ini untuk bersujud kepada manusia juga, nescaya aku akan suruh seorang isteri akan bersujud kepada suami. Nak kata martabat seorang suami ni ditinggilah sedikit. Faham? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Bagi laluan untuk merajuk. Bagi laluan untuk merajuk. Tengoklah sama-sama pandai kawal emosi ke macam mana ke. Tengoklah dia ada macam ni juga dia orang panggil apa. Kita kena pandai-pandai lah juga. Kalau suami pun kalau kita tengok isteri kita macam tu, kita biarkan dia dulu. Macam tu lah pandai-pandai lah. Saya nak cerita lebih pun tak boleh. Nak cerita lebih pun kita tak aman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada 3 soalan. Soalan pertama, adakah boleh saya hanya membaca sekali tasbih pada rukuk dan sujud dan hanya membaca sampai kalimah warzuqni ketika duduk antara 2 sujud? Soalan kedua, adakah boleh saya mengqadakkan solat fardu ketika solat tarawih di masjid? Jika boleh, macam mana caranya? Soalan ketiga, adakah saya boleh terus solat fardu dengan menggunakan wuduk yang sama untuk solat fardu yang seterusnya tanpa saya memastikan sama ada keluar cecair atau lendiran yang keluar? Tapi yakin wuduk saya tu masih ada. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, untuk soalan yang 3 dulu. Untuk soalan yang ketiga, bolehkah kita melakukan solat fardu dengan wuduk yang sama? Boleh. Jawapan dia dulu ulama solat fardu subuh, dia menggunakan wuduk isyak dia. Nak kata selama 40 tahun dia guna wuduk yang sama. Bukan setakat 2-3 solat. Beberapa solat pun boleh. Selagi wuduk kita tak batal, kita boleh guna wuduk tu. Contoh kita wuduk pada subuh tadi kan. Kita boleh guna wuduk subuh kita ni sampai pada waktu apa? Pada waktu isyak malam nanti. Boleh, tak menjadi masalah. Selagi mana kita yakin wuduk kita tak batal. Itu untuk soalan awak yang ketiga. Untuk soalan awak yang saya tak ingat soalan kedua, saya tak ingat. Untuk soalan yang pertama dulu. Untuk soalan yang pertama, awak kata kalau kita nak baca separuh. Bacaan pada solat itu sunat saja. Nak baca pun boleh, tak nak baca pun tak apa. Kalau kita nak baca lebih afdal lah, dapat pahala lebih. Macam tu. Tapi kalau kita nak tinggalkan tak apa. Itu perkara sunat. Perkara sunat ini apa? Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Perkara sunat ini buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa. Itu adalah perkara sunat. Faham? Buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa. Soalan awak kedua macam mana? Lupa saya. Adakah boleh saya mengqadakkan solat fardu ketika solat tarawih di masjid? Jika boleh, macam mana cara dia? Adakah saya boleh qada solat fardu macam qada solat fardu dalam masa solat tarawih? Maksudnya saya nak, sebab saya pernah dengar ada kata ustaz tu boleh, cuma tak pasti macam mana. Betul ke ustaz? Dikompor dengan satu niat ke? Maksudnya bila time solat tarawih dekat masjid tu, kita solat niat untuk gantikan solat. Boleh ke ustaz macam tu? Okay, faham. Nanti sikit saya nak tanya. Maksudnya dia combo sekali dengan tarawih ataupun dia mengikut imam tarawih untuk solat qada dia? Dia ikut imam tarawih. Maksudnya apabila nak ikut, walaupun kita berlainan, kita boleh ikut imam dalam dia solat lain, kita solat lain, tapi kena solat yang sama. Faham tak? Solat yang sama pada rakaat yang sama. Contoh kita nak qada subuh, boleh lah. Kita nak qada subuh boleh. Sebab apa? 2 rakaat sama 2 rakaat. Cara pun sama, rokok berapa kali. Yang gambaran tak boleh, saya akan bagi gambaran yang tak boleh. Seperti kita qada imam solat jenazah. Imam jenazah ada sujud. Imam jenazah ada rokok. Tak ada rokok. Kita tak boleh nak follow dia untuk kita qada subuh kita. Macam tu. Kalau tarawih boleh lah. Imam niat tarawih, kita niat qada. Boleh je. Boleh. Sebab apa? Pak solat tu sama. Lebih kurang. Tapi kan tapi kan ustaz, solat tarawih kan 2 rakaat kan. Jadi macam saya nak qada solat isyak kan 4 rakaat. Jadi saya lagi 2 macam tu ke? Okey. Tak apa, teruskan, tak apa. Jadi minta maaf. Jadi saya perlu tambah lagi 2 rakaat ke ustaz? Macam solat isyak kan solat tarawih kan 2 rakaat kan ustaz? Saya perlu tambah lagi 2 ke macam mana? Ada yang mengatakan lebih baik kita buat dalam keadaan sendirilah. Kita tak payah combo dengan solat sunat. Itu pendapat yang lain. Ada pendapat kalau macam tu ikut hukum kita tambahlah. Sebab kita nak pada 4. Kita tak boleh buat 2. Tapi ada yang mengatakan kita pada rakaat pun kita kena sama. Tapi ada itu pendapat. Banyak pendapat yang mengatakan. Ada pendapat yang mengatakan walaupun rakaat tak sama tapi segi solat dia sama. Maksudnya macam solat jenazah. Tadi tak sama kan segi solat.
solat jenazah mana ada rukuk, tapi solat tarawih dia ada rukuk, cuma dia rakaat je tak cukup. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Macam tu. Nanti kena cek balik lah mana pendapat yang muktamad, mana pendapat yang kukuh. Pendapat yang ulama yang kata kukuh. Cara niat nak kumpul macam mana? Sahaja aku solat sunat wudu beserta sahaja aku solat sunat wudu dan solat sunat tahiyatul masjid. Itu cara kumpul niat. Bukan semua solat kita boleh combo Bukan semua solat kita boleh combo. Terima kasih Ustaz. Nanti kena cek balik lah untuk soalan yang tu, mana yang pendapat yang muktamad. Ustaz nak tanya, kalau macam selepas tahajud saya terus qada solat untuk 5 waktu sementara nak tunggu subuh, boleh ke? Sebab kalau nak buat untuk setiap kali selepas solat, kadang-kadang saya kurang khusyuk. Okey, boleh. Boleh, Siti Nurmadiah. Tidak menjadi masalah. Kalau suami dah lama tak bagi nafkah, kita kena tahan juga ke? Ada hukum makan. Itu ada hukum makan khusus lah. Panjang pembahasan dia, Rosnah. Rosnah. Ada panjang pembahasan dia. Kalau beberapa tahun ke belakang ni, baru tahu perihal bayaran fidyah itu wajib dibayar. Tapi kita dah tak ingat bayaran fidyah hari itu yang perlu dibayar. Dan berapa tahun dia tinggal. Jadi berapa fidyah yang perlu dibayar ya? Dia sebenarnya untuk 1 hari 1 cupak. Tapi kalau dah tempoh yang lama, dia akan jadi hukumnya berubah. Sama juga awak kena PM saya untuk tanya soalan ni. Ataupun PM dalam grup lah. PM dalam grup. Kadang-kadang awak nak cepat tahu, PM dalam grup lah. Sebab saya tak boleh jawab lagi. Untuk sehari 2 ni saya tak buka sangat Telegram. Sebab pembahasan yang panjang kita tak jawab terus. Sebab kita jawab yang mudah-mudah dulu. Allahu Akbar, martabat seorang suami. Ya, martabat seorang suami memang tinggi. Sekarang dah tak macam dulu. Banyak orang bercerai terus tak duduk sekali dalam tempoh iddah tu. Itulah saya kata. Itulah saya cakap macam tu. Ramai yang berlaku macam tu. Kalau kita bagi je beras 5 kilo terus balik ke ustaz sebab dah tak ingat bila yang pernah buat macam tu. Dia tak boleh. Untuk satu cupak satu hari. Kalau hari tu dah berlainan, hari tu dah banyak kandakan, dia akan jadi hukumnya lain. Kalau dia tak tahu hukum, lain cerita dia. Panjang, pada perbahasan fidyah ni panjang sedikit. Nanti awak tanya dalam grup pun boleh, tanya ustazah. Tanya ustazah dalam grup. Sebab saya akan kalau jawab, tengoklah kalau ada masa free, kalau boleh jawab pun malam lah, kalau boleh jawab. Kalau tak pun, lepas habis esok kelas, insyaAllah saya boleh jawab lah. Sebab saya kena study untuk kelas-kelas petang, kelas tengah hari lagi. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, anak saya ada kanser otot tahap 4. Lepas tu dia macam ke doktor kata dia ni jadi ke budak-budak, balik ke budak-budak. Lepas tu semayang, saya suruh semayang, dia macam ke dia semayang jadi mata dia tengok, jadi macam ke dia dok ingat. Lepas tu anak saya ni cakap pun tak boleh dah. Pandai panggil mang abah je. Dia tak pandai nak buat ayat. Nak buat ayat nak panggil anda. Pandai panggil mang abah je. Tu saya nak tanya macam mana dengan semayang dia Ustaz. Tapi anak saya ni pakai tiup dah. Dia minum susu dekat dengan hidung, tiup hidung. Okay Ustaz. Terima kasih. Sama. Untuk macam tu, dalam keadaan kita macam tu, kita tengok keadaan jika sakit yang biasa masih perlu solat lah. Tapi jika macam yang akak cerita itu sudah tidak dituntutkan untuk solat lagi. Bagi orang yang tidak dituntutkan solat seperti orang yang pertama orang gila, kita tak boleh suruh orang gila solat. Itu yang pertama yang tidak dituntut. Solat ini adalah perkara yang macam mana berlaku pun tetap kita kena solat. Dalam hutan ke, dalam bukit ke, dalam apa keadaan pun tapi kena solat. Tapi jika berlaku penyakit yang macam tu lupa, dia buat apa pun dia dah tak tahu. Jadi digugurkan untuk solat. Nak solat macam mana? Dia pun dah tahu. Dia solat pun dia tak tahu berapa rakaat. Itu bukan sebab dia lupa, sebab penyakit dia. Jadi nak perubat itu, bolehlah untuk kita nak suruh dia solat slow-slow. InsyaAllah Allah perbaikikan ke, boleh je. Tapi memang kalau ikut hukum, sudah tidak dituntutkan lagi. Okey, terima kasih Ustaz. Semoga dipermudahkan urusan. Bagi laluan untuk merajuk. Ni yang tadi ni. Bagi laluan untuk merajuk itulah lebih kurang macam tu lah. Bagi sama-sama bagi suami isteri dia kena faham lah. Yang ni kena faham, yang ni itu kena faham, yang itu. Bagi macam tu. Puasa ganti sebab Eid boleh ke niat qada sekali dengan puasa 6 Ustaz? Boleh. Puasa ganti boleh qada. Boleh combo dengan puasa lain, boleh. Nur Masli saya, awak PM saya lah untuk tanya soalan. Untuk awak tanya soalan pasal ni kan. Sebab saya tak bayar pun Ustaz Allah. Nanti awak PM saya lah Nur Masli saya untuk fidyah ni.
Nanti PM saya, Masli Zayu. Saya pernah bayar fidyah, harga dia lebih murah berbanding harga zakat fitrah. Memanglah murah je, satu cupak beras berapa je. Kalau untuk ibu boleh ke Ustaz? Sama juga apabila kita bayar fidyah untuk ibu, kita tak perlu qada balik lah. Kalau untuk orang lain kita tak perlu qada, sunat saja kita qada. Ibu kita dulu tinggal puasa, tapi sebelum kita nak qada dia dah tak mampu dah nak tak puasa. Ataupun dia dah meninggal. Tapi dia ada hutang dengan Allah, iaitu hutang tak puasa. Macam mana kita nak buat? Sunat kita ganti balik puasa dia, tapi fidyah kena bayar. Fidyah kena bayar. Okay, dah tak ada lah soalan. Ingat? Kita pun dah habis masa dah. Kat dalam grup tu hanya admin je boleh chat. Bukan. Awak PM dalam grup ni, Mas Lizayu. Awak PM dalam grup pun boleh. Ada ustazah sekarang. Sekarang kita ada ustazah yang akan jawab soalan. Telegram kan? Telegram. Boleh PM dalam Telegram, Mas Lizayu. Awak PM dalam Telegram, awak tanya. Nanti ustazah tu, sebab ustazah tu memang dia untuk jawab soalan je. Memang dia jawab soalan saja. Grup Telegram. Grup Telegram semua ada dalam grup Telegram kan. Boleh tanya dalam tu lah. Sebab ustazah tu akan jawab dalam masa tercepat lah. Kita tanya kejap, insyaAllah dia boleh jawab terus. Kena wuduk. Wuduk Ardi Nawawi, wuduk. Kena ada wuduk. Solat jenazah pun. Ustaz, batal tak wuduk antara anak perempuan dan ayah tiri? Tak batal. Ayah tiri maksudnya suami dah mati, berkahwin yang baru kan. Apabila suami itu dia dah jimat dengan isteri, maka dia sudah menjadi family balik. Faham tak? Kalau dia tak jimat lagi tak boleh. Kalau dia tak jimat lagi, maksudnya lepas dia kahwin kan, suami dia tak jimat lagi ibunya. Maka dia dengan suami dengan anak itu masih tak boleh lagi. Masih tak boleh. Jika dia jimat baru boleh. Faham? Dia ada 4 semua saya lupa nak terangkan. Yang pertama, ibu sama, ayah sama. Itu martabat yang paling kuat lah. Itu family mahram kita lah. Yang kedua, dengan betul-betul Yang kedua, lain ibu sama ayah. Maksudnya ibu kita meninggal, ayah kita kahwin lain. Jadi ibu kita lain lah. Faham tak? Itu gambaran yang kedua. Lain ibu sama ayah. Yang ketiga, sama ayah lain ibu. Betul lah. Yang pertama tadi lain ibu. Yang pertama tadi sama ayah sama ibu. Tengok saya bagi contoh sikit. Yang pertama sama ibu sama ayah. Yang biasa lah, yang normal. Yang kedua ayah sama tapi ibu lain. Maksudnya ibu dah meninggal, ayah kahwin lain. Jadi dia ibu tiri kita. Faham tak? Jadi dia panggil ibu kita, dia tak panggil ibu tiri sebenarnya. Okay, faham? Dia tak panggil ibu tiri, dia panggil ibu kita je. Jadi itu yang gambaran yang kedua. Gambaran yang ketiga, ibu sama ayah lain. Ayah kita meninggal, ibu kita berkahwin dengan lain, lelaki lain. Jadi itu family juga. Ini 3 tak akan batal wuduk. Dia tak akan batal wuduk. Jika bersentuhan antara anak sama anak tak batal wuduk. Yang isunya suami lain, ayah lain. Macam mana suami lain, ayah lain ni? Macam pelik je suami lain, ayah lain. Suami lain, ayah lain macam ni. Duda berkahwin dengan janda. Senang je kita nak faham. Duda berkahwin dengan janda. Duda dah ada anak. Janda pun dah ada anak. Apabila berkahwin antara duda dan janda tadi, antara anak dia dengan anak kita tak boleh bersentuhan. Tak boleh bersentuhan. Dia tak boleh bersentuhan sebab dia tak ada kaitan langsung. Dia bukan daripada mak kita pun, dia bukan daripada ayah kita pun, bukan. Itu baru kita panggil adik-beradik tiri. Dia tak ada orang panggil apa? Dia tak ada perselisihan faham dengan kita. Yang adik yang bagi gambaran ibu lain itu bukan adik-beradik tiri. Kita tak panggil adik-beradik tiri, kita panggil adik-beradik betul. Ramai yang salah faham Malaysia. Apabila ayah kita berkahwin 2, adik-beradik belah sana kita panggil adik-beradik tiri. Bukan adik-beradik tiri. Itu adik-beradik betul kita. Yang adik-beradik tiri macam yang saya bagi tadi. Macam tu. Faham? Itu 4 gambaran. Ibu sama, ibu lain, ayah lain. Duda berkahwin dengan janda. Macam tu. Anak dia dengan anak kita tu tak akan jadi apa-apa pun. Boleh berkahwin juga anak dia dengan anak kita. Macam mana nak PM ustazah untuk bertanya ya? Awak PM dalam ni je. Tak payah PM. Tanya dalam grup je. Dalam grup Telegram tu ustazah akan jawab. Awak tanya je soalan awak, ustazah akan baca. Mungkin dalam sejam 2 jam ataupun tak sampai 5-6 minit dia akan jawab lah. Kalau dia tak busy lah, tengok atas. Ataupun dia ada waktu, saya rasa ada waktu-waktu untuk berhenti ke, boleh je tanya, boleh je. Saya rasa boleh je tanya.
Faham? Tengok dalam grup WhatsApp dia ada link Telegram saya rasa. Tengok dalam tu. Sebab saya tak sehari dua ni saya tak buka lagi Telegram. Sebab saya fokus untuk study kelas dulu. Okey. Faham kan? Yang mana nak bertanya soalan, boleh tanya dalam Telegram, boleh PM Telegram saya pun boleh. Boleh mana-mana ikut sukalah. Semua boleh. Okey, itu saja pengongsian kita kelas yang kedua pada kelas fiqh hari ni lah. InsyaAllah kita akan jumpa esok hari pada kelas terakhir kita. Jadi terima kasih yang mana dapat hadir. Kita tutup. Ada lagi yang nak tanya soalan? Ada lagi yang nak tanya soalan? Tak ada dah? Kita pun dah lebih masa, tak apalah. Yang mana nak tanya soalan, kita PM Telegram je. Okay. InsyaAllah saya akan tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Semua baca semua baca. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih semua.